Saudara, Singapura kini membangunkan ruang tanah yang menempatkan firma-firma kecil lebih dekat dengan syarikat-syarikat berbilang negara dengan harapan ia boleh mendorong kerjasama dan inovasi. Ya, sebahagian daripada strategi baru ekonomi negara mahu terus menarik pelaburan dan meningkatkan daya saing industri-industri utama di tengah-tengah tekanan kos yang terus meningkat. Mark Malini menggunakan kuasa bateri suria yang menjimatkan lebih 36,000 kilowatt elektrik. Ia adalah cetusan idea syarikat pengeluaran bateri VFlowTech yang bergantung pada Universiti Teknologi Nanyang untuk memenuhi separuh keperluan tenaga kerjanya. Ia juga bergantung kepada sekumpulan penyelidik universiti untuk pertumbuhan seterusnya. We are deploying this project in Jurong Island, which actually will be scaled in future to go for gigawatt-hour deployment, and that could be also part of the Singapore green transition and importing the green energy from other countries. Akses kepada tenaga kerja sedia ada serta teknologi canggih ini memberi syarikat-syarikat berbilang negara seperti pengeluar alat mesin Makino keyakinan untuk memasuki pasaran baharu di Singapura. As a newcomer to additive manufacturing with close proximity, NTU in close proximity, we are able to leverage on those talents to start our materials development project much earlier than what we could have done if we tried to do this internally ourselves. Encik Gu berkata langkah ini membantu mengurangkan sekurang-kurangnya setahun tempoh kajian dan membantu syarikatnya menjimatkan hampir $1 juta daripada pelaburan dalam jentera khusus. Untuk terus menarik syarikat antarabangsa melabur dan kekal berlabuh di sini, pembangunan seperti Daerah Inovasi Jurong bertujuan meningkatkan ekosistem perindustrian. Dengan lebih daripada 100 pemain kini berada dalam rantaian nilainya, ruang itu dijangka terus berkembang menjelang akhir tahun ini. Apabila selesai nanti, JID dijangka menyediakan 95,000 pekerjaan baharu dalam pembuatan terkini, inovasi dan kajian. Saudara, klinik-klinik berhenti merokok di sini menyaksikan semakin ramai orang ingin membuang tabiat itu. Walaupun permintaan bagi bantuan profesional untuk berhenti merokok masih tinggi, para pekerja kesihatan mengatakan tabiat menggunakan vape menghambat usaha membantu para pesakit berhenti merokok. Encik Dandia Rosli, seorang pemandu kereta sewa privat, pernah 2 kali dimasukkan ke unit jagaan rapi hospital gara-gara rokok. Selain menghisap sekotak rokok sehari, dia juga menggunakan vape. Padahnya cukup menggerunkan. The worst thing in my life, I really realised like life is so precious. Everyone thought they need to resusc me. Yeah, and the nurses all panic. I also panic. Encik Dandiar melalui rawatan paru-paru yang mengeluarkan protein yang terbina dalam paru-parunya dan menghalang pernafasan. Tanpa rawatan itu, Encik Dandiar mungkin mati pada usia 34 tahun. Kini dia sudah pun berhenti merokok selama 2 tahun. Namun ini perjuangan yang berterusan. I feel stressed. I feel like smoking, but I just find something quickly, distract. It's like a choice, like that moment in time, like really, I have to really make that choice not to smoke. Sebenarnya ada ramai orang seperti Encik Dandiar. So one of the things that we try and figure out with you is your reason to quit. Pesakit yang melalui rawatan paru-paru akibat merokok boleh menjalani program berhenti rokok seperti ini. Ramai yang ke klinik ini berada dalam lingkungan usia 40 hingga 70 tahun. Program ini merancangkan matlamat jelas yang disesuaikan buat setiap individu. Namun para ahli farmasi mendapati lebih sukar untuk menilai tahap ketagihan nikotin pesakit jika mereka juga menggunakan vape. Some would argue that the vaping itself might potentially be more addictive compared to cigarette smoke, because the nicotine content varies between the different vape devices, the cartridges inside, and in fact the vape users can actually adjust the voltage to determine how much vapor they want to inhale as well. Bagi sebilangan yang lain pula, langkah pertama untuk berhenti rokok adalah ke farmasi. Klien sebegini lazimnya lebih muda dan masih belum mengalami masalah kesihatan. Isu kewangan, keluarga dan kesihatan menjadi motivasi utama mereka untuk berhenti merokok. Bagaimanapun, bagi mereka yang masih menghisap vape, ketagihan sebenar mereka mungkin tersembunyi.
4 sesi di klinik ini berharga sekitar $60. Ada beberapa produk pengganti nikotin yang ditawarkan bagi mereka yang ingin berhenti. Pakar-pakar kesihatan memberitahu Mediacorp bahawa sekurang-kurangnya separuh daripada pelanggan mereka berjaya berhenti merokok dalam tempoh 3 bulan. Mereka menambah, walaupun ramai perokok tidak berjaya pada permulaan, bantuan profesional boleh meningkatkan peluang mereka. Berjalan demi meningkatkan kesedaran tentang bara, itulah yang dilakukan lebih 280 peserta yang menyertai acara World Cancer Walk yang dikelolakan Persatuan AIN pagi tadi. Para peserta ini berkumpul di stesen MRT stadium ini seawal 9 pagi tadi, gairah untuk berjalan kaki demi meningkatkan kesedaran tentang penyakit bara. Ia untuk inisiatif global untuk menyokong para pesakit, bekas pesakit bara dan keluarga mereka serta mengumpul dana bagi tujuan penyelidikan penyakit itu. Mereka menyertai peserta dari lebih 250 bandar dengan setiap bandar diberikan selama 1 jam untuk berjalan. Gabungan waktu itu ditambah secara kolektif hingga memenuhi tempoh 24 jam. Untuk acara di sini yang dikelolakan Persatuan AIN, para peserta berjalan kaki sejauh hampir 5 km ke Bendungan Marina. Salah seorang peserta ialah Cik Rosia Husin, 59 tahun, seorang pejuang bara payudara. Saya nak tengok kemampuan saya, boleh walk tak daripada Kallang Wave to Marina Barrage. Sama ada saya nak kuatkan semangat saya lah. Jadi nak kasih semangat pada orang yang ramai, pada kita kanser pun masih bersemangat. Kata-kata semangat seperti itu dan sokongan buat pesakit serta keluarga mereka penting, kata penasihat Perubatan Persatuan AIN Dr. Fatimah Latif. Kita tidak harus ada persepsi yang salah ataupun stereotip pesakit-pesakit kanser. Sebab kadang-kadang kita sebagai manusia membuat asumsi dan persepsi yang tidak benar. Ya. Jadi kita harus berpandangan positif, membantu mereka, mengeratkan silaturahim dengan mereka dan keluarga mereka. Bagi majikan-majikan dan pekerja-pekerja yang bersama-sama dengan mereka di tempat kerja, di sekolah dan sebagainya, berilah sokongan kepada mereka. Ambil tahu, bertanya dan fahamlah keadaan mereka. Sebab ini amat bermakna sekali kepada mereka. Persatuan AIN turut menggunakan kesempatan ini untuk menggalak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesihatan awal. Harapan kami ialah untuk masyarakat umum lebih menyedari pentingnya bagi membuat saringan kesihatan, terutama sekali saringan bara. Jadi ini memberi kesedaran bahawasanya buat masa ini masih belum ada satu pencegahan yang efektif buat penyakit bara, tetapi hanya melalui saringan kerana kesan awal bara terkawal. Acara pagi tadi turut disertai wakil-wakil dari pertubuhan lain termasuk dari Masjid Darul Aman, Masjid Al-Iman dan Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam atau Pergas.